Assalamualaikum, salam Rabu 9 September 2020, 12.42 minit petang. Okey, saya cerita pasal harta ni. Pertama kita cuba memahamilah apa yang dia sedang buat sekarang ni. Kalau kita panggil ini gelombang menaik, ini terang-terang gelombang menurun. Tapi berapa jauh dia dah turun, kita boleh ukur. Katalah ni paling bermula awal inilah dari sini sampai atas ni. Berapa jauh dah dia turun daripada mula dia naik 100%, turun sudah mencecah 50%. Maknanya dah separuh daripada kenaikan dia naik ni, dia dah turun separuh. Maknanya untuk area yang bulat yang sebelah kanan ni lebih kepada dia melawan arah balik lah, ataupun kita panggil dia correction. Can be, nak kata habis trend tu tak adalah. Trend keseluruhan masih menaik. Cuma untuk fasa yang terakhir ni dia betul-betul correction lah. Correction kau-kau ni. Okay. Harta ni macam biasa. Kita terbalikkan lah kalau kita nak cuba memahami lebih kenapa dia boleh naik, kenapa dia boleh turun. Kita boleh terbalikkan chart tu dan kita cuba tengok kenapa dia boleh naik. Okay. Pertama, kalau terbalik ni kita boleh buat macam ni lah. Katalah kita ada satu garisan menurun, dia berjaya break, dia break dan retest dan dia naik. Bukan setakat dia naik, dia berjaya break sekali lagi. Jadi untuk kaki ni buat masa sekarang kita panggil dia uptrend lah ni, berjaya uptrend untuk yang ni, ataupun correction, pantulan daripada yang menurun ni dia memantul balik. Correction lah, dia mengkorek apa saja yang dia turun, mengkorek balik naik. Tak, kalau kita tengok sendiri lah, kalau kita terbalikkan chart ni kan, kat mana kita nak beli? Kita start beli. Sama ada masa dia breakout ni ataupun masa dia naik dan turun area sini. Sebab kita, kalau siapa yang suka pakai Fibo, mungkin boleh ambil yang paling rendah ni, tarik pada masa yang dia telah turun, area 50%, 61% dan berjaya break. Okay, ada banyak cara kita nak tengok macam mana dia nak sampai ke mana. Pertama, kalau kita buat ni, kita boleh buat bump and run ni. Bump and run. Jadi kemungkinan besar target dia mungkin ke situ dulu. Target dia kemungkinan besar ke situ dulu. Ataupun, tu yang pertama lah. Ataupun kita boleh tengok pattern. Kalau kita perasan betul-betul lah pattern ni, kita akan nampak, katalah ni high, ini pun macam high juga. So kalau kita buat satu garisan, dan kita boleh nampak seolah-olah ada head and shoulder. Aras ni dengan aras ni hampir-hampir sama dan kita ada satu head ke bawah ni. Jadi dah jadi head and shoulder. Ini pattern memang menyeramkan kalau kata dia sedang uptrend, dan sangat menyeronokkan kalau dia sedang downtrend. Macam ni sekarang kita nampak dia down kan. Ni memang menyeronokkan lah. Jadi kita boleh ambil target dari sini sampai sini, ukur agak-agak je kan. Jadi kalau dia dah break ni, 2 kali break, 1 kali dan 2 kali, dan kita boleh target sekitar kawasan mungkin area di situ lah, area di situ. Dan dia boleh jadi pergi terus ataupun dia boleh naik turun test ting sampai ke situ. Benda ni akan fail kalau dia turun balik ke bawah lah. Yang kedua, yang ketiga, kalau kata kita nak layan trend, kita boleh buat satu trend line daripada low ni. Saya sambung pada titik yang pertama ni dan titik kedua ni sebab dia jaya break kan. Jadi selagi harga masih lagi di atas, mic ni on ke tak? Okay, mic on. Selagi harga ni masih lagi dalam garisan yang macam ni, dia tak break, dia masih, kita anggap dia masih nak menaik lah. Ni mungkin 1, 2, 3 lah. Satu lagi ada cara juga orang yang ukur, ni naik dia macam ni. Sorry, saya suka buat macam ni. Saya ambil tinggi sini dan tinggi sini. So target saya antara kawasan 161 ataupun 200.
Maknanya lebih kurang sama je lah dengan head and shoulder ni. Okay. Ataupun kita boleh tambah, okay, kalau saya tukar kepada trend ni trend band ni cycle lah. Sebab dia dah duduk di bawah purple ni. Mungkin dia boleh turun melantul jadi resistant pula. Untuk yang ni selalunya kita boleh aktifkan long term direction ni. Yang ni EMA, ni saya pakai MA 200. MA 200. Ya Allah. Ini MA 200 ataupun boleh tambah kalau nak pakai EMA. EMA 200 pun boleh juga. So, jadi kalau kata dah sebab dia dah turun, dia dah bocor. Ni head and shoulder ni lah. Memang menyeramkan lah kalau dia tengah uptrend. So, antara kawasan yang boleh ditunggu, sinilah. Jadi kalau saya cat untuk yang terbalik ni, kalau saya tambah, katalah saya pakai satu moving average, satu lagi EMA, tukar balik 200. MA pakai merah lah, tebas sikit. So MA 200 kat situ dan EMA 200. Kenapa terus pilih 200? Sebab dia dah lepas lah yang purple line semua. Next target dia punya mungkin ke situ lah. Biru tebalkan sikit, 200. So jadi kalau kita gaya-gaya, nanti harga tu mungkin akan langgar antara dua ni lah, salah satu, sama ada EMA 200 ataupun MA 200. Kalau digabungkan ke semua yang tadi yang kita buat, sama ada kita pakai head and shoulder tadi ke, target dia, nampak gayanya semua hampir-hampir ke kawasan yang lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Kita buat garisan ni, kalau trend line ni lebih kepada kita layan trend lah sampai dia tak bocor. Lagi kalau kita lukis tadi pun rasanya area-area situ juga, kan? Area sini. So dia lebih kurang arah-arah yang lebih kurang sama. Jadi kalau kita tengok chart ni, apa yang kita kena tengok, kawasan yang kemungkinan dia berhenti kat situ lah. Katalah saya tengah ride ni untuk long long dalam kurungan so kat situlah saya standby untuk jual, ataupun selagi dia sampai dia bocor sini trend line ni lah, ataupun kalau tiba-tiba dia kejam, dia tak nak bagi yang bawah ni, area sini. Okay, apa saja yang kita cerita untuk chart terbalik ni. Jadi kalau kita betulkan, itulah cerita dia. So kenapa saya kata boleh tunggu dekat bawah ni, sebab kita cuba guna konsep cat dayang tu hari. So dayang dia ada satu trend naik, lepas tu turun, dia berhenti dekat area sini 200, MA 200, ataupun yang ni EMA kan, warna biru. Katalah saya matikan, tak apa, nanti boleh hidupkan je. Kita bukan nak tepat-tepat, kita nak tengok, katalah sekarang ni masa dia tengah menurun ni, kita tunggu dulu lah, tak payahlah buat apa-apa. Janganlah menggatal nak letak order lah apa semua, tak payah jadi hero. Tunggu, bila dia jadi macam ni, sesuatu yang jadi macam ni, ada gap down ke apa, dan kita ada nampak minat belian balik, baru kita bereaksi. So kawasan-kawasan yang berturun ni ataupun melantur ni, kita panggil, orang panggil lah, bukan orang panggil apa ni, ni pun ada ngam-ngam kat situ, dia panggil area of value. Area of value. Lepas tu terus sambung naik. Cuma beza dia dayang dengan kita punya harta ni dia naik dulu. Dia naik dulu 6 bulan naik. So sebulan 2 bulan ni mungkin correction. Kalau naik sekali lagi pun mungkin tak lama lah. Mungkin tak sepanjang dayang ni. Mungkin ada
mungkin double top ke. Even double top pun bayangkan dia dari bawah tadi kita dah ukur, dia dah turun 50%. Kalau dia dari bawah ni nak naik ke atas ni, banyak. Macam contohlah kalau kata dari bawah menuju ke, katalah kita ambil area sini lah. Sini nak menuju ke double top, boleh tahan jugalah 94%. Tapi jangan bayangkanlah 94%. Janganlah mimpi sampai macam tu. Kalau kita nak follow trend, ada kita punya trailing stop, dan bolehlah bermimpi banyak persen. Okeylah, saya rasa itu saja, tapi saya balikkan chat ni. Harap membantulah. Jadi kalau siapa yang sedang long buy dalam kurungan, so inilah area-area mungkin untuk kita boleh start ambil profit. Rasanya itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.